Assalamualaikum. Bertemu kembali kita dalam sesi PDPR Pendidikan Islam tahun 3. Pada hari ini kita akan belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Mekah siri 2. Selamat belajar. Standard pembelajaran 5.3.2 menyatakan kepribadian dan tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bermasyarakat sebelum diangkat menjadi rasul. Standard pembelajaran 5.3.3 menghuraikan kepribadian dan tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penentangan masyarakat Arab. Objektif pembelajaran 1. Murid dapat menyenaraikan 3 kepribadian dan tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bermasyarakat sebelum diangkat menjadi rasul dengan betul. Objektif pembelajaran 2. Murid dapat menjelaskan kepribadian dan tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penentangan masyarakat Arab dengan betul. Baiklah murid-murid, pada minggu ini kita akan sambung cerita sirah Nabi yang telah kita belajar pada minggu lepas. Siapa ingat lagi peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat yang ada pada baginda? Mari kita buat ulang kaji sedikit peribadi Nabi. Okey, kamu boleh lihat muka surat 116. Minggu lepas kita dah belajar, tapi Ustaz nak tanya beberapa sifat ataupun peribadi Nabi yang masih lagi kamu ingat. Boleh sebut bersama-sama. Okey, apa dia ya? Baiklah murid-murid, kita ulang kaji semula pelajaran kita pada minggu lepas, iaitu kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul. Sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul, dia pernah membawa barang dagangan Siti Khadijah, dan sifatnya dia sangat amanah dalam perniagaan dan dia mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Itu adalah sifat yang utama, iaitu amanah yang ada pada pribadi Nabi Muhammad. Sifat apa murid-murid? Amanah. Amanah iaitu bermaksud bertanggungjawab. Tidak pecah amanah, tidak melakukan penyelewengan. Okey, faham ya? Okey. Baiklah, seterusnya pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul. Yang kedua yang pernah kita belajar pada minggu lepas, iaitu Nabi sentiasa bercakap benar dan adil. Ini berlaku semasa peristiwa meletakkan batu Hajarul Aswad di Kaabah setelah berlaku perselisihan ataupun untuk meletakkan siapa yang layak meletakkan batu tersebut. Jadi Nabi Muhammad telah dilantik sebagai orang tengah ataupun
yang mengadili peristiwa tersebut, ya. Dan juga Nabi sentiasa bercakap benar, ya. Itu adalah kepribadian Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul. Baiklah murid-murid, seterusnya kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi Rasul yang ketiga yang kita dah belajar pada minggu lepas, iaitu siapa ingat lagi? Iaitu tidak suka membuang masa. Nabi tidak suka membuang masa dengan perkara-perkara yang mensia-siakan. Contoh, Nabi sejak kecil lagi dia suka mengembala kambing. Dia tak suka duduk saja ataupun bermain. Walaupun masih kecil, dia telah membuat pekerjaan yang berfaedah. Bagus. Ini adalah sifat Nabi, sentiasa menunjukkan akhlak yang baik. Satu lagi sifat kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi Rasul, yang keempat yang telah kita belajar, iaitu penyantun. Penyantun, lemah lembut, bermanis muka. Kemudian dia juga seorang yang sangat pemaaf dan seorang yang dermawan, yang suka memberi pertolongan ataupun membantu orang yang susah, bersedekah dan sebagainya. Jadi ini adalah kepribadian Nabi sebelum menjadi Rasul. Baiklah murid-murid, sebagai rumusan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi Rasul: pertama, Nabi bersifat amanah. 2, bercakap benar dan adil. 3, tidak suka membuang masa. 4, penyantun, lemah lembut, pemaaf dan dermawan. Ingat ya, ini adalah antara beberapa kepribadian Nabi sebelum menjadi Rasul. Baiklah murid-murid, sila lihat muka surat 117. Hari ini kita akan sambung cerita sirah Nabi Muhammad dan masyarakat Mekah. Tajuk seterusnya, kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Jadi hari ini kita akan belajar apakah sifat ataupun tingkah laku Nabi Muhammad semasa menghadapi penentangan masyarakat Mekah ketika itu. Okey, sudah bersedia? Lihat muka surat 117. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Yang pertama, Nabi Muhammad sabar dan tabah. Bagaimana sabar dan tabah Nabi? Berlaku peristiwa Abu Lahab, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isterinya menentang dakwah Nabi. Mereka menggelar ataupun mereka menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang pendusta. Pendusta maksudnya seorang yang penipu. Namun baginda, iaitu Nabi Muhammad, tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Walaupun bapa saudaranya tidak suka kepada Nabi, tapi Nabi sentiasa berbuat baik kepada mereka. Itu adalah sifat sabar dan tabah. Seterusnya murid-murid, Nabi Muhammad berperibadi yang baik, iaitu sentiasa berpendirian teguh. Bagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad seorang yang berpendirian teguh? Ceritanya begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan
harta yang banyak jika menyembah berhala. Dia kata masyarakat itu minta Nabi Muhammad supaya menyembah berhala bersama mereka dan ditawarkan dengan wang yang banyak. Namun baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Walaupun diminta supaya menyembah berhala, tetapi Imam Muhammad tetap menolak dan terus menyampaikan dakwah supaya menyembah kepada Allah. Itu adalah pendirian teguh yang ditujukan oleh Nabi Muhammad. Faham ya murid-murid? Baiklah murid-murid, seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang bijak merancang. Bagaimana yang dikatakan seorang yang bijak merancang? Begini, baginda diperintahkan Allah berhijrah ke Madinah. Ketika itu Abu Jahal dan sekutunya merancang untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Nabi buat? Baginda memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah, walaupun Madinah terletak di utara Mekah, untuk mengelirukan musuh. Itu adalah strategi yang Nabi buat, ya. Sesampainya di Madinah, baginda merancang usaha dakwah yang lebih meluas. Jadi itu adalah strategi Nabi. Apabila di Mekah orang tak nak terima Islam, jadi Nabi pergi ke tempat yang baru, iaitu Madinah, untuk menyebarkan agama Islam. Jadi sampailah hari ini Islam tersebar apabila Nabi berhijrah. Itu adalah sifat Nabi yang bijak merancang. Baiklah murid-murid, mari kita buat sedikit rumusan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Yang pertama, Nabi seorang yang sabar dan tabah menghadapi dugaan. Yang kedua, berpendirian teguh. Dan yang ketiga, bijak merancang. Itu adalah antara sifat peribadi Nabi semasa menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Faham ya murid? Baiklah murid-murid, tadi kita dah belajar. Seterusnya, aktiviti satu yang perlu kamu lakukan, kamu buka buku aktiviti muka surat 115. Apa yang perlu kamu buat? Soalannya, pilih dan tulis. Pilih dan tulis. Ada jawapan. Kamu pilih dan tulis semula. Apa dia? Iaitu kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah yang kita belajar tadi. Kamu tulis semula di ruangan kosong yang disediakan. Faham ya? Baiklah murid-murid, rujuk buku aktiviti kamu muka surat 115, ya. Kamu hanya perlu mencari jawapan yang disediakan, pilih dan tulis semula di tempat kosong, ya. Tindakan yang diambil oleh Nabi Muhammad semasa mendapat penentangan daripada masyarakat Mekah. Dah siap? Kamu hantar melalui WhatsApp, kamu hantar melalui WhatsApp kepada ustaz, ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Selamat belajar, ya. Baiklah murid-murid, ustaz ucapkan selamat belajar dan dapat menyelesaikan tugasan kamu dengan betul.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.